Assalamualaikum untuk semua murid-murid tahun 5. Apa khabar kamu semua? Cikgu harap kamu sihat dan ceria semua. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kamu Bahasa Melayu tahun 5 iaitu kertas 2 penulisan bahagian B iaitu cara-cara menulis ulasan. Okey, dalam setiap ulasan mesti ada isi yang tersurat dan juga isi yang tersirat. Apa itu isi yang tersurat? Isi yang tersurat tu sesuatu yang kita nampak atau kita baca. Contoh dalam petikan, dia dah ada isi yang diberi dalam petikan atau dalam gambar. Dia dah bagi ayat dalam gambar. Maknanya itu adalah isi yang tersurat, isi yang sudah pun diberi. Isi yang tersirat juga ialah sesuatu yang kita fikirkan. Maknanya ayat kamu sendiri yang sesuai dengan isi yang tersurat tadi. Ya, isi yang tersirat ni ada markah sebenarnya. Jadi yang penting ialah dalam ulasan tu isi yang tersirat. Proses penulisan ayat mestilah kohesi dan juga koheren. Apa itu kohesi dan koheren? Itu maksudnya ada kesinambungan. Setiap ayat tu kita nampak ada tautan antara ayat. Contoh, Ali makan nasi. Ayat yang kedua, Ali pergi ke sekolah. Jadi kita tambah penanda wacana. Contohnya Ali makan nasi, titik. Selepas itu Ali pergi ke sekolah. Jadi kedua-dua ayat tu nampak ada kesinambungan, ada kohesi dan juga koheren. Itulah cara untuk kita menulis ulasan. Okey, dan setiap ulasan mesti ada pendahuluan dan juga penutup. Walaupun pendahuluan dan penutup tidak diambil kira sebagai idea, tetapi tanpa pendahuluan dan penutup, setiap ulasan tidak dapat cemerlang. Jadi wajib ada dia seperti kepala dan juga kaki. Ya, pendahuluan tu seperti kepala dan penutup tu seperti kaki. Setiap badan, setiap orang mesti ada kepala dan mesti ada kaki. Kalau tak ada, mesti cacat. Ya, jadi mesti ada pendahuluan setiap ulasan, mesti ada pendahuluan dan juga penutup walaupun tidak diambil kira sebagai idea. Okey, kalau tak dia jadi ulasan. Setiap ulasan mestilah mempunyai penanda wacana ya yang menyambungkan setiap ayat. Jadi untuk kamu ingat penanda wacana apa yang boleh letak dalam ulasan kamu, kamu ingat perkataan pasda. Okey, pasda. P adalah untuk pendahuluan. Pendahuluan kita tak perlu tulis perkataan tu PENDAHULUAN tu tak perlu tulis, tapi kita kena buat pendahuluan dalam ulasan. Okey, itu satu perenggan pertama. Untuk perenggan kedua adalah untuk isi. Kita mulakan dengan penanda wacana antaranya. A untuk antaranya. Kemudian yang ketiga S selain itu atau seterusnya. Boleh belaka. Yang mana satu kamu boleh ambil selain itu ataupun seterusnya. Jangan ambil dua-dua, pilih satu. Okey, untuk ayat seterusnya D untuk di samping itu. Untuk sambung ayat kamu boleh gunakan penanda wacana di samping itu. A untuk akhir sekali. Tu untuk isi yang keempat. Ya, akhir sekali boleh gunakan akhir sekali sebagai penanda wacana isi yang keempat. Okey, untuk perenggan terakhir, perenggan yang ketiga, kamu boleh mulakan ayat dengan kesimpulannya. Mulakan ayat dengan kesimpulannya. Jadi untuk kamu senang ingat, kamu ingat je perkataan pasda. P untuk pendahuluan, A antaranya, S selain itu atau seterusnya, D di samping itu, A akhir sekali, K kesimpulannya. Itu adalah untuk penanda wacana. Ini cikgu buat untuk membantu kamu semasa menulis karangan. Selepas penanda wacana, contoh selain itu, kita boleh tulis kita perlulah buat apa atau kita mestilah buat apa atau kita hendaklah buat apa. Di samping itu kita haruslah apa dia. Akhir sekali kita wajarlah apa dia. Okey, ni boleh kamu gunakan dalam setiap ayat selepas penanda wacana. Okay, dalam setiap ayat pula kamu gunakan isi tersurat. Isi tersurat ni yang sudah diberi dalam tulisan atau gambar ya yang sudah pun diberi. Kemudian untuk menyambungkan dengan isi tersirat, kita boleh gunakan kata hubung. Kata hubung antara contoh kata hubung ialah supaya, untuk, kerana,
agar. Itu adalah antara contoh kata hubung yang boleh kamu gunakan dalam ulasan. Untuk senang ingat, kamu ingat suka. S-U-K-A. S untuk supaya, U untuk, K kerana, A agar. Jadi senang suka. Kalau tak ingat apa dia, ingat perkataan suka. S-O, S supaya. U untuk, K kerana dan agar. Ini untuk kamu senang ingat. Untuk menyambungkan dengan isi atau ayat yang tersirat tadi. Jadi kamu boleh gunakan selain daripada empat perkataan ni, boleh juga kamu gunakan contohnya, seperti, boleh juga dia. Jadi empat kata hubung yang cikgu berikan ni adalah antara contoh sahaja. Boleh gunakan kata hubung yang lain. Soalan yang cikgu beri dalam latihan modul kamu, ya. Gambar menunjukkan langkah-langkah memupuk masyarakat yang prihatin. Tulis ulasan tentang langkah-langkah memupuk masyarakat prihatin dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Itu adalah soalan dia, dan dia sudah pun beri gambar 4 keping gambar beserta dengan isi yang tersurat. Okey, kita fahami kehendak soalan. Baca sekali lagi soalan, ya. Gambar di bawah menunjukkan langkah-langkah memupuk masyarakat yang prihatin. Okey. Dan arahan yang diberi, tulis ulasan. Maknanya disuruh kamu tulis ulasan tentang langkah-langkah memupuk masyarakat yang prihatin dalam bentuk perenggan. Jadi kamu kena tulis langkah-langkah memupuk masyarakat yang prihatin. Dan kamu kena buat dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Tidak boleh terlalu pendek. Okey? Ini cikgu berikan contoh untuk pendahuluan. Pendahuluan dalam perenggan yang pertama. Okey, sebab ulasan ni sebaik-baiknya adalah 3 perenggan. Okey, ayat contoh pendahuluan iaitu ayat yang pertama. Gambar menunjukkan langkah-langkah memupuk masyarakat yang prihatin. Terdapat beberapa langkah yang boleh kita lakukan untuk memupuk masyarakat prihatin. Ada 2 ayat di situ untuk pendahuluan. Okay, selepas kita buat pendahuluan, kita akan menulis isi. Untuk menulis isi ulasan, kita buat perenggan baharu. Maksud perenggan yang kedua. Okay, kita mulakan dengan antaranya, sebab penanda wacana pasdak tadi yang kedua ialah A, antaranya. Jadi penanda wacana antaranya kita hendaklah, okey, idea yang tersurat ataupun yang sudah diberi ialah menziarahi jiran tetangga. Untuk apa kita ziarahi jiran tetangga? Kita gunakan kata hubung untuk, biasanya untuk mengeratkan silaturahim. Jadi ayat tu jadi lengkap. Sudah ada penanda wacana. Kemudian kita guna kita hendaklah. Lepas tu kita letakkan idea yang tersurat. Menziarahi jiran tetangga yang diberi dalam gambar. Kemudian kita masukkan kata hubung untuk. Dan kita masukkan idea tersirat kita. Iaitu mengeratkan silaturahim. Jadi lengkaplah satu ayat untuk isi yang pertama. Jadi kita tengok di sini pada perenggan yang kedua, huraian dan isi satu. Okey, gambar menziarahi jiran tetangga. Kamu tengok situ ada mereka bercakap-cakap tu dengan jiran. Okey, dan ayat contoh kita ambil daripada kotak tadi, jadual tadi. Antaranya, kita hendaklah menziarahi jiran tetangga untuk mengeratkan silaturahim. Jadi lengkap satu ayat untuk isi yang pertama, ayat yang lengkap. Boleh tengok sini bila cikgu sambungkan ayat daripada pendahuluan tadi. Pendahuluan dah siap, gambar menunjukkan langkah-langkah memupuk masyarakat yang prihatin. Terdapat beberapa langkah yang boleh kita lakukan untuk memupuk masyarakat yang prihatin. Okey, siap untuk pendahuluan. Isi yang pertama kita buat dalam perenggan yang kedua. Kita mulakan dengan perenggan baru. Ingat ya, perenggan baru kita jarakkan sikit ayat yang pertama. Untuk pendahuluan kita tak perlu jarak ya. Yang kedua, perenggan yang kedua ni baru kita mulakan dengan jarak. Okey, ni adalah penanda wacana antaranya, kita hendaklah menziarahi jiran tetangga untuk mengeratkan silaturahim. Okey,
Jadi lengkap ayat yang pertama untuk isi yang pertama. Okey, kita tengok pula gambar yang kedua. Gambar yang kedua, bertegur sapa dengan jiran. Okey, kita nak buat ayat, kita mulakan dengan penanda wacana. Pas, tadi S untuk selain itu atau seterusnya. Jadi cikgu ambil selain itu. Kemudian kita ambil kita perlulah, boleh kita mestilah boleh, kita hendaklah pun boleh. Jadi cikgu ambil kita perlulah. Kemudian kita ambil idea yang tersurat yang sudah pun diberi iaitu bertegur sapa dengan jiran. Kemudian kita gunakan kata hubung untuk. Jadi kita cari satu idea yang tersirat. Kenapa kita perlu bertegur sapa dengan jiran? Jadi cikgu beri sini untuk menjalin kemesraan dan semangat kejiranan. Itu adalah idea yang tersirat ataupun idea yang kita kena beri sendiri. Kenapa kita perlu bertegur sapa dengan jiran? Okay. Jadi lengkaplah satu ayat. Selain itu, kita perlulah bertegur sapa dengan jiran untuk menjalin kemesraan dan semangat kejiranan. Ayat yang kedua. Jadi kita sambungkan ayat yang tadi dengan ayat yang pertama. Tengok situ atas tu pendahuluan. Kemudian ayat yang pertama antaranya kita hendaklah menziarahi jiran tetangga untuk mengeratkan silaturahim. Ayat yang kedua, selain itu kita perlulah bertegur sapa bagi menjalin kemesraan dan semangat kejiranan. Tengok gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga, tak ada gambar lori tu, kemudian ada orang angkat barang. Okey, dia tulis, dia dah berikan isi iaitu menolong jiran yang berpindah rumah. Okey, bila kita nak buat satu ayat yang lengkap, kita gunakan penanda wacana yang seterusnya iaitu di. Di kita gunakan di samping itu. Di samping itu kita mestilah, okey, idea tersurat yang diberi menolong jiran yang berpindah rumah. Okey, untuk cari idea yang tersirat, kenapa kita perlu menolong jiran yang berpindah rumah? Ni kamu kena bagi sendiri. Fikir, kenapa kita kena tolong jiran? Kalau ada jiran baru yang berpindah rumah, kenapa kita kena tolong? Untuk apa? Jadi kamu boleh gunakan idea kamu sendiri untuk meringankan beban mereka ke, untuk supaya mereka suka pada kita ke, ataupun untuk kita menjalin kemesraan ke dan sebagainya. Ya, tu kamu kena beri sendiri. Gunakan kata hubung yang sesuai. Contoh supaya atau agar. Kamu gunakan kata hubung yang sudah pun cikgu beri contoh sebelum ni. Tengok untuk gambar yang keempat, tengok gambar yang keempat. Di hospital nampaknya tu ada jiran yang sakit. Jadi dia sudah pun beri isi tersurat iaitu melawat jiran yang sakit. Jadi kita guna daripada pasdak tadi. A tu akhir sekali. Untuk isi yang keempat, akhir sekali kita haruslah gunakan idea tersurat melawat jiran yang sakit. Gunakan kata hubung untuk menyambung isi tersirat kamu. Ya. Sini cikgu dah masukkan isi yang keempat tadi. Jadi dah ada 4 isi di sini. Okey. Jadi macam inilah cara kita menulis ulasan. Hampir siap dah ni. Akhir sekali tu kita haruslah melawat jiran yang sakit. Kenapa kita perlu melawat jiran yang sakit ni? Contoh kita nak menunjukkan rasa simpati, untuk menunjukkan rasa simpati ataupun supaya dapat menghiburkan hati mereka, sebab orang yang sakit ni biasanya cepat marah, ya, cepat rasa bosan. Jadi kita boleh menghiburkan hati mereka. Ataupun sebagainya yang kamu fikirkan sesuai. Kenapa kita perlu melawat jiran yang sakit? Jangan lupa gunakan kata hubung. Okey, kesimpulannya cikgu berilah ya. Kesimpulannya, kita perlulah mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Ni contoh kesimpulan yang kamu boleh buat. Kamu boleh ambil yang ini ataupun buat kesimpulan kamu sendiri. Jadi kesimpulan ni adalah keseluruhan komen ulasan daripada keseluruhan isi yang telah pun kamu buat. Harap kamu dapat menulis ulasan yang lengkap dan juga menarik ya, supaya kamu dapat markah yang cemerlang untuk ulasan kamu. Okey, jadi yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, terima kasih.